Selamat pagi Dr. Hatip. Hari ini grup kita akan membentangkan tentang khusus falsafah isu semasa UW00702 Seksyen 7. Kita mempunyai 8 orang ahli kumpulan di grup 12. Tajuk esei yang kita akan membentangkan pada hari ini iaitu konsep toleransi beragama dalam kalangan etnik di Sabah. Nama saya Pon Chui dan nombor matrik saya ialah BP23110116. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi konsep toleransi. Toleransi ialah sikap menghormati perbezaan individu atau kumpulan termasuk agama, adat resam, etnik dan bangsa untuk meminimumkan diskriminasi dan perpecahan dalam masyarakat. Toleransi melibatkan menghormati pandangan, mengurangkan prasangka dan mengelakkan stereotip. Toleransi beragama menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Diikuti dengan contoh seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Malaysia khususnya Sabah dengan kepelbagaian etniknya mempamerkan sikap toleransi melalui perayaan kebudayaan, interaksi harian dan penyelidikan. Toleransi agama antara kumpulan etnik memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan, penggayatan budaya dan kesejahteraan sosial. Assalamualaikum kepada Dr. Hatip dan nama saya Tan Sihan. Hari ini saya akan membentangkan bahagian etnik-etnik di Sabah. Kumpulan etnik yang utama di Sabah ialah etnik Kadazan Dusun. Kumpulan etnik yang kedua dan ketiga terpersa iaitu etnik Bajau dan etnik Murut. Terdapat juga suku kaum lain-lain termasuk suku kaum Bumi Putra seperti Sulu Bisaya, Melayu Brunei, Bugis dan sebagainya. Manakala bagi kaum bukan peribumi terdapat etnik Sabah Cina dan India Sabah. Sebagai contoh, etnik Kadazan Dusun merupakan etnik yang terbesar di Sabah yang terdiri daripada kira-kira 1/3 daripada penduduk Sabah. Kadazan Dusun adalah istilah yang diberikan kepada penyatuan klasifikasi dua puak asli di Sabah. Pada mulanya, Kadazan dan Dusun dianggap sebagai dua kumpulan yang etnik berbeza. Tetapi pengiktirafan budaya dan bahasa yang serupa menyebabkan mereka sering digabungkan sebagai satu kumpulan etnik. Kadazan Penggunaan perkataan Kadazan dikaitkan dengan bentuk perniagaan iaitu tamu. Jadi, Kadazan bermaksud orang yang tinggal berhampiran dengan kedai atau pekan. Orang Dusun pula bermaksud orang yang tinggal di pedalaman, terutamanya di Ranau dan Tambunan. Manakala orang Kadazan ialah orang yang tinggal di pinggir bandar, terutamanya di Penampang dan Papa. Selain itu, etnik Kadazan Dusun sangat kaya dengan keunikan budayanya seperti perayaan, pakaian, muzik, dan tarian tradisional. Perayaan rasmi etnik Kadazan Dusun ialah Pesta Keamatan atau Tadau Keamatan. Istilah tadau dalam bahasa Kadazan Dusun bermaksud hari atau pesta, manakala keamatan merujuk kepada tempoh penuaian padi yang membabitkan satu siri ritual tradisional. Dari segi tradisi tarian dan muzik, tarian tradisional etnik Kadazan Dusun merupakan tarian Sumajau. Setiap majelis perkawinan atau apa-apa majelis penting, tarian Sumajau akan dipersembahkan. Tarian ritual ini dilakukan sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi. Etnik Kadazan Dusun juga mempunyai pakaian tradisional yang unik. Pakaian tradisional biasanya dipakai pada musim perayaan seperti pesta keamatan. Pakaian tradisional Kadazan Dusun ialah sinuangga bagi wanita muda yaitu blaus tidak berlengan yang berwarna hitam atau baldu dan dihiasi dengan tali pinggang yang disebut tangkong yang diperbuat daripada duit shilling perak. Manakala pakaian sinom pukong pula dikhususkan untuk wanita pertengahan umur yaitu blaus berlengan pendek dan kinoinggan yaitu pakaian dengan blaus yang berlengan panjang adalah untuk wanita wagatua. Bagi golongan lelaki, pula adalah kemeja berwarna hitam baldu dengan berlengan panjang, serta mempunyai berbagai corak yang tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Dr. Hatip. Saya Dainur Haida binti Muhammad Alwan akan membentangkan bahagian agama-agama yang ada di Sabah. Di Sabah terdapat berbagai agama dan juga kaum. Agama seperti agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Agama-agama di Sabah dikatakan telah dibawa oleh masyarakat luar yang datang untuk bertujuan perdagangan, pertukaran budaya dan juga dari kedatangan penjajah asing sendiri. Sebahagian masyarakat di Sabah, terutamanya dari etnik Bajau dan Melayu, mengamalkan agama Islam dalam kehidupan. Penduduk Islam di Sabah mengamalkan rukun Islam seperti solat 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu. Walaupun mereka mengamalkan agama Islam, masyarakat di Sabah masih lagi mempertahankan adat dan budaya tradisional mereka seperti orang Bajau, mereka masih mempertahankan adat bersanding semasa perkahwinan dan adat kematian.
Selain agama Islam, terdapat juga agama Kristian di Sabah iaitu agama kedua terbesar dan penganut agama Kristian majoritinya berbangsa Kadazan Dusun. Tetapi terdapat juga etnik lain seperti Bajau, Sino Kadazan dan lain-lain. Sebelum kedatangan ajaran agama monoteisme iaitu agama Kristian dan Islam, kaum Kadazan Dusun pada waktu itu masih lagi mengamalkan ajaran animisme iaitu kepercayaan kepada nenek-nenek moyang. Namun, setelah kemasukan budaya barat ke Sabah akibat penjajahan, perubahan budaya seperti kepercayaan ajaran Kristian mulai menyebar ke bangsa Kadazan Dusun. Selain daripada kedua agama terbesar iaitu Islam dan Kristian di Sabah juga, terdapat masyarakat yang menganut agama Buddha. Sejarah penyebaran agama Buddha boleh dikesan kembali kepada zaman penjajahan British pada ketika itu. Buddha diperkenalkan kepada komuniti Cina yang berhijrah ke Sabah untuk melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi perdagangan dan pada ketika itu, ajaran agama Buddha diterima oleh masyarakat Bumiputra. Pengajaran agama Buddha mempunyai 3 tahap yang dikenali sebagai Hinayana atau Theravada iaitu tahap pertama, aliran Mahayana pada tahap kedua dan terakhir adalah aliran Vajrayana, tahap ketiga. Yang terakhir adalah agama Hindu. Masyarakat di Sabah juga ada yang mengamalkan agama Hindu dan kebiasaannya masyarakat yang menganut agama Hindu ini adalah orang-orang yang berketurunan India. Agama Hindu dibawa oleh masyarakat India yang menganut agama tersebut ke Sabah yang terlibat dengan aktiviti perladangan dan perdagangan oleh British semasa penjajahan. Populasi etnik India adalah minoriti di Sabah berbanding etnik lain-lain. Namun, walaupun merupakan etnik yang minoriti, masyarakat yang menganut Hindu tidak terlepas dalam proses membentuk masyarakat majmuk di Sabah. Kemasukan India ke Sabah memberikan kesan seperti pertukaran budaya sama seperti kemasukan masyarakat Cina iaitu daripada perkahwinan campur antara masyarakat India dan masyarakat tempatan dan ini menyebabkan pertumbuhan komuniti Hindu di Sabah. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Hasima binti Herman, nombor matrik BP 23110127. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian amalan-amalan toleransi di Sabah. Amalan-amalan toleransi sudah tidak asing lagi di mata masyarakat, terutamanya masyarakat berbilang kaum di Sabah. Toleransi ialah sikap, pendapat, tingkah laku dan kepercayaan yang ditunjukkan tanpa paksaan. Sikap seperti pergaulan antara penganut agama lain, hormat ajaran agama lain, menghormati pandangan dan pemikiran agama lain adalah bentuk amalan toleransi di Sabah. Sikap toleransi di antara satu sama lain adalah asas kukuh kesatuan rakyat Sabah yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Sikap toleransi yang tinggi dapat dilihat dalam kalangan masyarakat di Sabah tanpa mengira fahaman dan agama, membolehkan sambutan perayaan yang pelbagai di negeri ini dapat disambut bersama-sama. Antara perayaan yang dapat dilihat memupuk semangat toleransi dalam kalangan masyarakat di Sabah ialah semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Hal ini demikian kerana semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri, amalan ziarah menziarahi serta sambutan rumah terbuka akan diadakan oleh masyarakat yang beragama Islam. Semua masyarakat yang berlainan agama akan dijemput hadir bagi memeriahkan majlis. Bukan itu sahaja, majlis berbuka puasa, Tahun Baru Cina dan Hari Krismas juga akan disambut bersama-sama, yang jelas menunjukkan perpaduan erat yang dijalin selama ini. Selain itu, toleransi antara kaum di Sabah juga dapat dilihat semasa sambutan Pesta Keamatan. Pesta Keamatan adalah disambut oleh kaum Kadazan Dusun mengurut rumus KDMR. Sikap toleransi dapat dilihat apabila sambutan KDCA pada setiap tahun yang diadakan pada peringkat negeri Sabah dihadiri oleh orang ramai yang terdiri daripada pelbagai lapisan budaya dan agama. Terdapat juga amalan lain seperti menghadiri majlis perkahwinan masyarakat yang berlainan agama. Hal ini tidak menjadi perkara yang pelik jika tinggal di Sabah. Ini menyebabkan terjadinya perkahwinan campur di Sabah. Maka, tidak heranlah jika dalam suatu keluarga yang besar terdapat pelbagai agama yang dianuti mereka. Dalam setiap majlis pula, tiada masalah mengenai makanan apabila tuan rumah menyediakan 2 stesen buffet untuk makanan halal dan tidak halal. Toleransi antara kaum dan agama yang kuat ini juga dapat dilihat apabila ada banyak papan iklan di persimpangan jalan, utama yang memaparkan iklan mengenai program yang berlangsung itu adalah agama bukan Islam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Norizwana Nadia binti Rohimin alias Julin, nombor kad matriks BP 23110207 akan menjelaskan bahagian esei yaitu 5.0 berkenaan dengan ciri-ciri toleransi beragama di Sabah. Secara umumnya, toleransi adalah istilah berasal daripada bahasa Latin yaitu tolerare yang bermaksud kesabaran terhadap sesuatu perkara. Ia juga merujuk kepada sikap dan tingkah laku manusia yang mengikut peraturan yang boleh menerima, menghargai dan menghormati tingkah laku orang yang lain. Keupayaan atau sifat ini menjadi elemen yang sangat penting untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan sosial dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan agama atau dalam istilah lain masyarakat yang majmuk, contohnya di Malaysia.
Dan toleransi ini dia menjadi satu alat yang sangat penting, terutamanya dalam konteks keagamaan masyarakat majmuk di Sabah, karena ia akan memberikan kebebasan kepada setiap lapisan masyarakat dan penganut-penganut agama yang berlainan untuk melaksanakan atau mengamalkan kepercayaan dan ritual agama masing-masing tanpa sebarang diskriminasi atau penindasan. Ciri ini dia merujuk kepada penerimaan, penghargaan, penghormatan hak-hak individu agama lain untuk mereka mengamalkan kepercayaan dan menjalankan ritual keagamaan mereka tanpa sebarang diskriminasi maupun stigma. Ia menjadi elemen penting dalam toleransi beragama untuk memelihara kestabilan sosial dan juga hubungan harmoni antara masyarakat yang majmuk. Ciri-ciri ini amatlah ketara dalam kalangan penduduk di Sabah kerana kewujudan kepelbagaian agama dalam pelbagai etnik-etnik yang berbeza seperti Kadazan Dusun, Murut, Bajau dan lain-lain menyebabkan wujudnya satu sikap, iaitu sikap keterbukaan atau sikap open dalam menerima budaya dan amalan agama yang berlainan telah tertanam dalam diri mereka, dan hal ini adalah disebabkan atas faktor pendedahan awal juga atau memiliki saudara mara dan kalangan ahli keluarga mereka yang telah menganuti agama yang berbeza. Jadi daripada keadaan tersebut, dia mewujudkan satu komuniti yang sering bertolak ansur, sering bekerja sama, sering menerima amalan dan serta kepercayaan agama masing-masing tanpa sebarang pandangan negatif atau tanggapan negatif, kerana penduduk-penduduk ini dia mempunyai sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan ajaran agama yang lain atau hukum, hakam, dan latar belakang sesuatu agama itu. Misalnya berdasarkan kajian oleh Rafida binti Ahmad dan ahli-ahli kumpulannya pada 2021, daripada hasil kajian beliau, majoriti responden dia telah menyatakan bahawa toleransi keagamaan dan budaya di Sabah amatlah tinggi antara mereka yang beragama Islam dan rakan-rakan mereka ataupun keluarga mereka yang bukan beragama Islam. Contohnya, berdasarkan pernyataan responden tersebut, dia menyatakan bahawa setiap kali wujudnya perayaan atau majlis perkawinan atau apa-apa sambutan-sambutan yang mereka ingin sambut, mereka akan memastikan akan ada makanan dan minuman yang halal disediakan dan tidak melakukan sebarang-sebarang aktiviti-aktiviti yang akan melawan hukum ajaran Islam. Ciri toleransi beragama di Sabah yang terakhir ialah kepentingan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap penganut agama di Sabah. Sikap sentiasa adil dan baik terhadap semua penganut agama adalah asas yang paling penting untuk mewujudkan keharmonian sosial dalam jangka masa yang panjang. Dan keadilan ini dia merujuk kepada pemberian hak sama rata kepada individu tanpa mengira kaum atau agama. Keadilan dan kesejahteraan bagi semua penganut agama ini, terutamanya di negeri Sabah, dapat dibuktikan apabila tempat beribadat yang mencukupi didirikan di lokasi yang sama atau berhampiran, dan penempatan tempat-tempat beribadat bagi setiap agama yang berlainan ini tidak berlakunya sebarang pergaduan. Sebagai contoh, menerusi penempatan Masjid Nurul Hikmah, kuil Hindu yaitu kuil Sri Pasupatinat Alayam, dan Church of Mary atau Gereja Mary Immaculate Parish yang terletak di Bukit Padang, Sabah. Bantuan oleh kerajaan Sabah juga bukan ditumpukan atau diberi kepada sekolah yang berasaskan Islam, namun kepada sekolah Cina serta misioneri. Dan bantuan-bantuan oleh pihak NGO atau kerajaan juga bukan hanya tertumpu kepada penduduk miskin dan beragama Islam, malah kepada mereka yang bukan beragama Islam. Misalnya seperti program bantuan makanan, rawatan, perubatan bercuma. Bukan itu saja, perayaan juga diiktirafkan dan disambut oleh penduduk di Sabah secara menyeluruh. Misalnya perayaan keagamaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Natal dirayakan bersama secara terbuka sama ada di kawasan perumahan, sekolah maupun tempat kerja. Dari segi pendidikan juga, keadilan dan kesejahteraan ini dari segi dalam konteks keagamaan juga dia wujud. Kerana berdasarkan pengalaman saya sendiri, sekolah dia memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengamalkan agama masing-masing dengan menyediakan ruang solat dan masa bagi pelajar muslim dan membenarkan mereka untuk melaksanakan atau mengerjakan solat fardu mereka, manakala membenarkan pelajar bukan muslim, non-muslim menjalankan aktiviti keagamaan mereka tanpa gangguan. Contohnya semasa upacara Ash Wednesday bagi kaum yang beragama Katolik atau Kristen, di mana mereka diberi ruang untuk menghadiri upacara yang wajib tersebut sebagai peringatan untuk penebusan dosa kepada. Seterusnya, saya akan membentangkan batasan toleransi beragama di Sabah. Antara batasan toleransi yang terdapat dalam kalangan etnik di Sabah ialah kepercayaan agama yang berlainan. Agama majoriti yang terdapat di Sabah ialah Islam dan Kristian. Akan tetapi terdapat juga sesetengah masyarakat seperti Kadazan Dusun yang masih percaya kepada animisme ataupun pagan. Mereka percaya terhadap kewujudan Tuhan yang berkuasa untuk mencipta manusia, dan sesetengah tempat dan setiap tempat mempunyai nama Tuhan yang berbeza. Sebagai contoh, orang dusun yang tinggal di Tambunan, Tuhan mereka disebut sebagai Minomogun, dan isteri kepada Minomogun itu pula bernama Suminundu. Orang dusun di Lotut pula, Tuhan mereka menggelar Tuhan mereka sebagai Kinorohingan, dan isterinya pula ialah Umu Sumundu. Mereka percaya bahawa Tuhan mereka itu telah mencipta bumi dan langit serta segala adat istiadat yang ada di dusun Lotut. Contoh yang
seterusnya pula ialah orang dusun yang tinggal di Ranau. Mereka telah mereka percaya bahawa Kino Rohingya ni dia tidak mempunyai sebarang isteri dan tinggal berseorangan. Mereka juga percaya terhadap kewujudan dua kuasa baik dan buruk dalam kehidupan manusia, di mana kuasa baik itu digelar sebagai Minomorun dan kuasa jahat pula digelar sebagai Rogon. Kewujudan Tuhan yang bernama Kino Rohingya ni telah dipercayai berkuasa untuk menghilangkan pengaruh jahat Rogon dan juga syaitan-syaitan. Selain itu, batasan toleransi yang kedua pula ialah pantang larang. Masyarakat Kadazan Dusun juga sesetengah masyarakat Kadazan Dusun juga masih percaya terhadap pantang larang yang ada. Terdapat seorang pawang ataupun bomoh yang digelar sebagai bobolian bagi masyarakat dusun, dan bagi masyarakat dalam kalangan orang Kadazan pula pawang ataupun bomoh tu digelar sebagai bobohizan. Dan bobolian ni dia berperanan sebagai perantara antara masyarakat dengan alam gaib, dan kebiasaannya mereka daripada golongan wanita. Bobolian ni dia membantu masyarakat untuk berkomunikasi antara satu sama lain, terutamanya apabila dia berhadapan dengan krisis yang berlaku terhadap masyarakat. Bobolian ni juga dipercayai mempunyai kuasa sihir yang boleh menyebabkan bencana kepada orang lain, dan juga boleh mengubat jenis penyakit dan juga boleh mengubat sejenis penyakit. Oleh itu, masyarakat Kadazan Dusun ni dia sering menjaga hubungan mereka dengan alam gaib dengan mengikut segala pantang larang yang ada. Sebagai contoh, ibu mengandung dia tidak dibenarkan untuk memotong ataupun mengikat sesuatu, dan juga makan sebarang buah yang mengandungi air. Manakala bagi suami kepada ibu yang mengandung pula, mereka tidak dibenarkan untuk menggunting rambut ketika isteri mereka mengandung, kerana dikatakan rambut bayi tersebut akan menjadi panjang. Contoh pantang larang yang seterusnya pula ialah sewaktu bersalin, suami tidak boleh jauh daripada rumah kerana ditakuti akan diganggu oleh jin ataupun syaitan. Isteri yang mengandung tu pula tidak boleh makan ikan yang bertulang keras, ikan berduri, nasi sejuk dan juga nasi yang bercampur air. Bayi juga tidak boleh dibawa ke ruang yang terdedah seperti halaman rumah. Hal ini disebabkan untuk mengelakkan bayi tersebut diganggu oleh roh jahat seperti Rogon Gaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Hatip. Saya Nur Aina Inisha, nombor matrik BP 23110123, dan saya akan membentangkan bahagian 6.0 iaitu batasan toleransi, yang ketiga dan keempat iaitu batasan toleransi perkahwinan dan kematian. Baik, bagi batasan toleransi adat perkahwinan etnik di Sabah ni mencerminkan kepelbagaian budaya dan tradisi. Setiap etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau dan Murut mempunyai adat mereka masing-masing yang unik. Contohnya, adat perkahwinan Kadazan Dusun melibatkan restu ibu bapa dan pemindahan jodoh oleh mereka untuk mengelakkan perkahwinan dalam susul galur keluarga yang dianggap membawa malapetaka. Meskipun dianggap pagan, mereka mengamalkan politism dan animism. Bagi mereka, perkahwinan yang mematuhi adat adalah sakral dan penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Bagi etnik lain seperti Bajau, mereka mempunyai upacara yang dikenali sebagai upacara nikah, bertandang dan bersanding. Etnik Bajau juga mempunyai adat pagandian, iaitu penyembelihan kerbau untuk upacara tertentu. Manakala bagi etnik Murut pula, perkahwinan mereka melibatkan tarian tradisional seperti Magunatip dan upacara Mangalai, iaitu pertunangan yang penuh warna-warni. Secara keseluruhannya, batasan toleransi adat perkahwinan dalam kalangan etnik di Sabah dicirikan oleh kebolehan penyesuaian dan penerimaan budaya yang tinggi. Kepelbagaian adat perkahwinan diraikan dan dijaga dengan baik, sementara cabaran-cabaran yang wujud biasanya ditangani melalui dialog dan kesepakatan komuniti. Keunikan adat ini bukan sahaja memperkaya warisan budaya Sabah, tetapi juga memupuk perpaduan dan keharmonian di kalangan rakyatnya.
Seterusnya, batasan toleransi yang terdapat dalam kalangan etnik di Sabah termasuklah adat kematian. Batasan toleransi adat kematian dalam kalangan etnik di Sabah mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan. Setiap etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau, Moro dan Rungus mempunyai cara unik dalam menguruskan kematian. Upacara kematian tidak berakhir dengan pengebumian. Upacara ritual, doa dan sesajen selepas pengebumian dianggap penting untuk menghormati si mati dan menghindari impak negatif pada keluarga yang ditinggalkan. Ini menunjukkan kekayaan dan kompleksiti budaya tradisional Sabah. Bagi masyarakat Bajau, mereka menggabungkan adat tradisional dengan ajaran Islam dalam ritual kematian seperti doa, tahlil dan kenduri arwah, menekankan kepatuhan pada syariat Islam sambil mempertahankan unsur budaya mereka. Ketidakhadiran atau penyimpangan dari norma dianggap pelanggaran adat dan agama. Dalam budaya Kadazan Dusun pula, upacara kematian terdiri dari 3 peringkat iaitu pengurusan jenazah, upacara verantina dan tempoh berkabung. Jenazah dibersihkan dan dipakaikan pakaian khas sebagai penghormatan terakhir. Upacara verantina melibatkan komunikasi dengan roh si mati oleh bomoh atau pawang. Tempoh berkabung biasanya 7 hingga 40 hari, melibatkan larangan kerja berat dan aktiviti sosial tertentu sebagai tanda hormat. Adat kematian dalam kalangan etnik di Sabah mencerminkan kepelbagaian budaya dan kepercayaan yang kaya. Walau bagaimanapun, batasan toleransi terhadap adat ini semakin teruji dengan perubahan sosial dan ekonomi. Usaha untuk mendokumentasi dan memelihara adat-adat ini penting agar identiti budaya setiap etnik dapat terus diwarisi dan dihargai oleh generasi akan datang. Toleransi beragama atau tasamuh dalam Islam adalah nilai penting dalam masyarakat majmuk di Sabah. Beberapa aspek menonjol dalam praktik toleransi ini termasuk keragaman budaya. Meskipun ada berbagai etnik, budaya dan agama masyarakat Sabah menghormati perbedaan dan hidup secara harmonis. Seterusnya, kasih sayang. Islam mengajarkan kasih sayang dan rahmat kepada semua manusia termasuk menghormati perbedaan agama dan budaya. Keadilan. Toleransi melibatkan perlakuan adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang atau etnik budaya. Seterusnya, kemaslahatan universal. Masyarakat Sabah memahami bahawa kepentingan bersama lebih penting daripada perbedaan individu yang membantu memperkuatkan toleransi. Secara keseluruhan, Islam mendorong kerukunan dan toleransi di Sabah. Kajian lebih lanjut tentang toleransi agama termasuk aspek sosiologi sangat dianjurkan. Sekian, terima kasih.